Baharu diekspresi, pastinya diikim, inspirasi, Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda terus setia bersama-sama dengan kami waktu ini 9 malam. Setiap hari Selasa pengajian ilmu kita nak teruskan. Malam ini bersama-sama kita ikuti bicara adab bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada di atas talian saat ini bersama-sama dengan kita untuk kita ikuti sambungan pengajian kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah. DJ Faiz apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Alhamdulillah. Kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita macam biasalah kepada pendengar dan juga penonton yang menonton di Facebook dan juga YouTube kami. Kita bersiaran dekat Facebook dan YouTube sekarang ini. Anda boleh dapatkan kitab ini untuk sama-samalah kita mengaji dalam kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Saya kongsikan kejap lagi linknya di komen untuk anda sama-samalah kita beroleh ilmu atas perkongsian yang kita nak bawakan. Kalau minggu lepas kita cerita tentang adab tidur. Semoga dapatlah kita sama-sama dah belajar, insyaAllah. Saya sendirilah juga pesan untuk diri sendiri, boleh beramal lah insyaAllah apa pun yang dah kita belajar ni. Dan minggu ni kita nak sambung lagi tentang masih lagi sebelum tidur, ada sikit amalan ataupun bacaan-bacaan yang boleh kita baca sebelum kita tidur. Dan kita nak sambung dengan dah tidur tu, bangun tidur apa pula yang boleh kita buat insyaAllah dalam pengajian bicara adab kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'i wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Faiz, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar, baik yang mendengarnya dari corong-corong radio ataupun mendengarnya secara live di Facebook ataupun YouTube ataupun daripada sebarang media, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat, kasih sayang dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran ke atas kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ini untuk sama-sama berada di majlis yang baik. Mudah-mudahan ia menjadi asbab kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu yang kita peroleh kita dapat beramal dengannya sebagaimana telah disebutkan tadi oleh DJ Faiz. Bukan semata-mata kita ingin ambil tahu ilmu ini, tetapi kita nak beramal dengannya. Sebab itu natijah daripada ilmu adalah amal, dan daripada amal lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebab itu dalam setiap amal yang kita lakukan, kalau kita melakukan kerana selain Allah, sebenarnya ia merupakan satu perkara yang memenatkan, perkara yang kita tak akan dapat apa-apa faedah daripada. Jadi jangan diakui ketaatan-ketaatan kita. Kita buat, kita rasa kitalah yang paling hebat, kita rasa kitalah yang paling alim, kita rasa kitalah ahli ibadah yang paling banyak ibadah. Tak, semuanya itu atas taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pada malam ini. Pengajian kita masih di bab pertama di dalam kitab adab, bicara tentang satu perkara yang sangat penting yang kita lakukan setiap hari. Bahkan mungkin ada orang sehari 2-3 kali dilakukan. Itulah dia perkara yang disebut sebagai tidur. Kita dah bicarakan satu persatu tentang apa kita nak buat sebelum kita tidur. Sekarang ni kita hampir dah nak tidur tapi tak tidur lagi. Lama betul kita nak boleh tidur tu. Maka makan minggu makan minggu tak tidur-tidur lagi. Kalau orang dia tunggu je semua ni baru dia tidur, tak tahulah berminggu dia tak tidur. Tetapi kita niatkan mudah-mudahan setiap hari dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi kalau sebelum ni kita tidur dengan cara tidur yang biasa, maka tidur kita sama je dengan orang yang tidak berilmu, bahkan sama je dengan bukan manusia sekalipun. Sedemikian juga bangun tidur kita. Kalau kita bangun-bangun tidur nanti, kita ceritakan dalam bab bangun tidur, bangun-bangun mengeliat pergi dapur cari makanan. Maka sama je kita dengan binatang-binatang sekalipun. Itulah rutinnya. Bangun pagi cari makan, bangun tengah hari cari makan. Tak ada pujiannya kepada Allah, tak ada ingat kebesaran Allah. Sedangkan kita ini orang yang mukallaf, yang nanti ada tanggungjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Masa umur kita akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebab itu pembelajaran di dalam kitab yang kita baca ini, walaupun nampak tak ada pun benda berat-berat kan, tetapi ia punya nilai yang tersendiri nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niat dengan niat yang baik dan niat untuk amalkan dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok di halaman ke-33, muka surat 33 nombor 17. Antara yang dianjurkan sebelum seseorang itu tidur adalah dia berzikir sampai tertidur. Nabi SAW menyebut dalam hadis, jika seseorang berbaring di tempat tidurnya, maka malaikat dan syaitan berebut mendatanginya. Malaikat berkata, ya Allah, tutuplah amalannya dengan kebaikan. Sedangkan syaitan berkata, tutuplah amalannya dengan keburukan. Adapun jika hamba tersebut berzikir kepada Allah sampai tertidur, maka malaikat menyingkirkan syaitan dan bermalam bersamanya untuk menjaganya. Ini cara bagaimana kita nak dapat pemeliharaan daripada malaikat ketika mana kita nak tidur. Barulah kita mudah nak bangun nanti awal. Barulah kita tidur nanti dalam pemeliharaan daripada malaikat dan daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, nombor 18. Tu penting juga. Jangan ditinggalkan. Kalau boleh, jangan kita tinggalkan. Pesanan ini bukan sahaja untuk hadirin hadirat, juga untuk saya dan semua. Adalah bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun daripada tidur. Kerana apa? Kerana faedah siwak ini sangat banyak. Antara faedah yang besar disebut oleh para ulama, Habib Sa'ad menyebut dalam kitab Fawaidus Siwak, faedah yang paling besar yang kita nakkan ketika mana kita bersiwak adalah kita mudah nanti nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau boleh nanti kita beli kayu sugi, antara tu yang asasnya adalah membersihkan gigi. Jadi sebelum tidur, bangun tidur, kita gosok gigi. Itu satu. Itu kita dapat aslus sunnah, maksudnya sunnah yang asal, membersihkan gigi. Tapi kalau boleh letak tepi katil kita kan, setiap katil kita ada meja kecil kan, tu biasa. Ada meja kecil, jangan letak kita punya handset saja, kita punya novel saja. Tapi ambil satu cawan kecil, bekas kecil, letak kayu sugi kita dekat situ. Satu. Nanti ada kesempatan kita belajar pula macam mana cara guna kayu sugi. Kayu sugi ada cara nak guna dia, DJ Faiz. Besar mana, caranya. Sampai macam tu sekali baginda Nabi SAW ajar kepada kita. Maka faedah paling besar apa dia? Supaya nanti kita bila nak meninggal mudah menyebut la ilaha illallah. Kita dalam hidup ni perkataan terakhir nak sebut itu je. La ilaha illallah. Nabi sebut, siapa sebut la ilaha illallah, apa kita dapat? Dakhalal jannah, masuk syurga. Selesailah kalau kita boleh. Kalau kita boleh sebut la ilaha illallah. Jadi apa antara cara yang mudahnya? Dengan kita melazimi siwak. Bila antaranya? Sebelum tidur dan selepas tidur. Kemudian disebutkan tidak tidur selepas subuh. Tidak tidur selepas subuh. Sampai bila? Sampai isyraq. Bila? 16 minit lepas waktu subuh. Barulah lepas tu kita nak tidur ke, kita nak buat kerja ke, kita nak tidur ke, ataupun kita nak buat kerja dan lain-lain, maka silakan. Tapi dekat sini disebutkan jangan tidur selagi mana, ataupun jangan tidur selepas subuh sampailah waktu isyraq. Kerana apa? Kerana waktu ini waktu yuwazza'ul arzaq al-ma'nawiyah, waktu Allah mengagihkan rezeki-rezeki yang sifatnya maknawi. Jadi ajar diri kita dalam sebuah kitab wasaya karangan Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Haddar. Beliau menyebutkan dalam wasiatnya, kalaulah kamu tak pernah tidur setahun pun, kalau boleh jangan tidur lepas subuh. Sampai macam tu sekali. Nak cerita kepada kita pentingnya waktu daripada lepas solat subuh sampailah isyraq. Dijaga dengan baik dengan memperbanyakkan zikir dan membaca Al-Quran. Baik, sekarang sebagaimana yang kita sebutkan, kita nak ajak ataupun kita nak kongsi dengan para pendengar kita yang menonton secara live tentang apa yang kita nak baca bila kita tidur. Menyempurnakan bab tidur kita sekarang. Dah Ustaz, baring dah kena, katil dah susun, semua kita dah buat dah ni. Sekarang ni kita nak tidur pula. Tak tidur lagi. Okey, kita tengok nombor 25. Apa antara yang kita nak buat? Membaca ayatul kursi dan surah Al-Kafirun. Jadi kita boleh dah tulis list kecil je dekat tepi katil kita, sebab kita semua dah hafal benda-benda ni. Cumanya mungkin sebelum ni tak ambil berat sebab tak tahu tentang kelebihannya. Bahkan mungkin tak tahu ia dianjurkan untuk dilakukan. Maka yang pertama apa dia? Baca ayatul kursi dan Al-Kafirun. Al-Kafirun ni apa? Surah Qul ya ayyuhal kafirun. Apa kelebihan dia? Kita tengok dekat terjemahan tu terus. Wahai Rasulullah, daripada sahabat Farwah, daripada ayahnya. Maka dia berkata apa? Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu bacaan yang seharusnya aku baca tatkala aku akan tidur di tempat tidurku. Maka beliau berkata, yakni baginda Nabi SAW sebut, bacalah surah Al-Kafirun, kemudian tidurlah. Tidurlah tatkala selesai membaca. Kerana sesungguhnya surah tersebut
dapat menjauhkan seseorang dari kesyirikan. Jadi ini faedah yang sangat penting. Sebelum kita tidur, baca je Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Surahnya ringkas, tapi ada orang di Faiz dia baca tak jumpa-jumpa pula ujung. Wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Panjang betul rasa Qul ya ayyuhal kafirun tu. Dah 2 pagi jadinya. Dah 2 pagi kan, mengantuk-mengantuk tu kan. Sebab tu nak tidur pun ada persediaannya. Jadi sebab tu kalau kita ambil wuduk dan sebagainya, maka ia akan menyempurnakan lagi diri kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita tengok hadis berikutnya, apa faedah baca ayat kursi sebelum tidur? Maka disebutkan apa dia? Kita boleh sebut di sini, maka syaitan tidak akan dapat mendekat kepadanya sampai azan. Maksudnya apa? Maksudnya bila orang sebelum tidur baca ayatul kursi, dia akan jadi pendinding pada dirinya. Tahsin lah. Tu tahsin. Baik. Seterusnya yang ke-26. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada 2 telapak tangannya. Kemudian meniupkannya pada wajah dan seluruh badannya sebanyak 3 kali. Jadi cara dia macam mana? Cara dia bila kita dah duduk dekat tempat tidur kita, maka kalau kita duduklah. Duduk, kita buka dulu. Buka kita punya tapak tangan ni. Kemudian nak tiup dulu ke nak baca surah dulu. Tu pun nanti orang bergaduh pula. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya lihat dalam syarah Syama'il sebut tak ada masalah untuk kedua-duanya. Jadi boleh baca dulu, boleh tiup dulu. Jadi cuma kalau dalam hadis ni disebut fanafatha fihima wa qara'a fihima. Tiup kemudian baca. Tapi dalam syarahan dia kata bukan ala tertib, tak ada masalah. Boleh baca dulu, maksudnya baca qul huwallah, kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, kemudian baca qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiup, kemudian sapu ke seluruh anggota badan kita. Itu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi mungkin kita rehat dahulu dan kemudian setelah ini kita akan sambung sedikit lagi apa doa-doa yang kita nak baca dan apa hikmah doa tersebut, dan kita akan sambung juga berkaitan dengan adab bangun tidur insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz untuk awal ini. Pada anda terus stay bersama kami, dengarkan di radio dan juga tonton di YouTube kami. Pastinya untuk bicara adab dalam adab tidur dan juga adab bangun tidur, insyaAllah kita nak sambung pengajian ilmu kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. عن سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, si bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim diceritakan bahawa junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menaiki anak tangga mimbarnya lalu mengucapkan amin. Baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Kemudian baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada baginda mengenai aminnya tadi. Lalu sabda junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, barang siapa disebut namamu di sisinya lalu tidak dia berselawat kepadamu, maka mati dia, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah pun menjauhkannya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Begitulah juga dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi amalannya tidak diterima lalu mati dia. Dan begitulah bagi orang yang dapat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang darinya tapi tidak berbakti kepada keduanya lalu mati, juga menerima nasib yang sama. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Mafhumnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat ke atasku, sesungguhnya dia lupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi.
وعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Dalami hayati dan contohi kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerusi segmen Maulid at IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel mengupas kitab Madza yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita masih lagi dalam bicara adab bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita bicarakan adab. Malam ini nak sambung lagi tentang amalan-amalan yang boleh kita buat sebelum masuk tidur dan juga apa yang kita nak buat bila dah bangun tidur nanti. InsyaAllah silakan Ustaz sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan amalan-amalan berkaitan dengan apa yang ingin dibaca ketika seseorang nak tidur. Jadi sebagaimana kita sebutkan, mungkin yang kita berikan dan kita kongsikan banyak. Tetapi apa yang kita tak mampu lakukan semua, jangan tinggal langsung. Jadi mungkin ada orang dia mudah nak buat ni, dia susah buat ni, maka lakukan. Yang penting adalah istiqamah dalam melakukan sesuatu amal. Jangan pula istiqamah tak melakukan. Saya tengok ustaz yang buat ni, saya tak boleh istiqamah. Saya boleh istiqamah tak buat, jadi saya ambil yang tak buat. Yang tu yang tak kena. Ambil istiqamah tapi tak buat. Baik. Yang ke-27 disebutkan apa? Apa antara amalan ni? Antara amalan yang baik kalau kita nak dapat kekuatan bila bangun daripada tidur. Apa dia? Satu amalan yang telah Nabi beri kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kisahnya? Satu ketika daripada Sayyidina Ali riwayatnya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, jika seandainya kamu datang kepada Nabi dan meminta kepadanya pembantu, maka Sayyidina Ali melihat Sayyidatuna Fatimah penat buat urusan di rumah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib bagi tahu kepada Sayyidatuna Fatimah supaya minta seorang pembantu daripada baginda Nabi. Maka apa dilakukan? Maka beliau datang kepada ayahanda. Maksudnya Sayyidatuna Fatimah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak jumpa. Maka kemudian Nabi mendatangi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka diceritakan tentang apa yang dihajati. Nabi kata apa? Apakah kalian berdua ingin aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian inginkan? Tengok, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Sayyidatuna Fatimah, bukan khusus untuk Sayyidatuna Fatimah tapi juga untuk kita. Apa dia? Jika kalian berdua akan berbaring di tempat tidur kalian, kalau kita dah nak tidur, maka apa nak buat? Bertasbihlah 33 kali. Baca subhanallah 33 kali. Kemudian berhamdalah, maksudnya alhamdulillah 33 kali. Kemudian bertakbir, takbir Allahu Akbar 34 kali. Berapa jumlahnya? 100. Berapa jumlahnya? 100. Maka kemudian disebutkan apa? Maka jumlahnya keseluruhan adalah 100 pada lisan dan 1000 pada amal timbangan. Jadi nilaiannya besar di sisi Allah. Kemudian apa lagi disebut? Nabi kata apa? Maka sesungguhnya zikir tersebut lebih baik untuk kalian berdua daripada pembantu. Jadi Allah lebih sempurna, lebih baik daripada dapat seorang pembantu. Hanya dengan berzikir sebelum
sebelum tidur. Jadi sebab itu amalan-amalan ini ada kalanya kita tengok kecil tetapi nilaiannya besar. Baik, kita ambil satu daripada doa yang kita nak baca, nombor 28. Nombor 28. Kita baca selalu doa kita apa? Doa kita daripada masa kita kafar tu. Bismikallahumma ahya wa amut. Istiqamah Ustaz, istiqamah. Sampai bila? Sampai sekarang umur 60. Alhamdulillah lah, istiqamah tu satu benda yang baik dah. Ada orang tak sempat dah nak baca doa tidur. Tetapi kita tengok doa tidur tu sebenarnya DJ Faiz bukan panjang tu je. Doa tu panjang lagi. Dan kalau kita fahami doa tersebut, kita akan lihat, ya Allah, macam ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Kita tengok doa dia apa? Bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah, aku letakkan lambungku. Wa bismika arfa'u. Dan dengan namamu aku angkat. Maknanya aku tidur, aku bangun dengan nama Allah Ta'ala. Faghfir li dhambi. Ampunkan dosaku ya Allah. Sebelum kita tidur, apa kita kena buat? Kena mohon ampun pada Allah Ta'ala. Sebab mungkin kita akan meninggal. Ni Nabi ajar kita. In amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, kalau engkau ambil nyawa aku nanti, maka rahmatinya ya Allah. Tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Tapi kalau engkau bebaskan, maksudnya engkau hidupkan balik aku, roh aku ni, maka engkau peliharalah sebagaimana engkau pelihara hamba-Mu yang salih. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusan aku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Semua penyerahan kita kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi ajar kita sebelum kita tidur. Kita dah buat usaha, kunci pintu rumah, kunci, tutup semua elektrik. Sekarang ni serahkanlah pula urusan kita kepada Allah. Serahkan bukan sahaja urusan kita, diri kita kepada Allah. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika allazi arsalta. Bismikallahumma ahya wa amut. Doa kita tu yang ujung tu je rupanya. Daripada panjangnya doa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kita lihat bagaimana apa yang kita nak pelajari di sini. Kita tengok di muka surat sebelah tu. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ulang 3 kali doa tersebut. Ya Allah, pelihara, jaga diriku daripada azabmu hari yang akan dibangkitkan hamba-Mu. Al-Imam Ibn Hajar dalam Syarah Syama'il sebut apa dia? Nak tunjuk kepada kita tawaduknya baginda Nabi. Baginda Nabi SAW tak ada dosa. Baginda Nabi SAW apa lagi daripada azab? Lagilah jauh. Tetapi Nabi nak ajar kepada kita sampai Nabi doa macam tu. Tiba-tiba kita yang dosa sangat banyak ni tak rasa berdosa dengan Allah Ta'ala. Ajaib tak? Ajaib. Kerana apa? Kerana hati yang berbeza. Sebab itu kita nak jadi hati-hati yang bersih macam Nabi. Bila kita baca ya Allah, kita akan tengok, jangan kita kata Allah panjangnya doa. Tapi bila kita baca ya Allah, ini doa baginda Nabi. Betapa Nabi orang yang sangat tawaduk, orang yang sangat rendah dirinya. Sehingga semua benda ini Nabi tak lakukan, tapi Nabi tetap mohon ampun pada Allah. Nabi minta jauh dari api neraka. Maka inilah juga yang kita kena buat. Tapi kita tak tidur sebab hari ni tidur hotel 5 bintang. Cara tidur pun cara tidur orang kaya. Ataupun cara tidur orang putih ke, Mat Saleh ke, apa ke. Lupa dah tentang baginda Nabi SAW. Kalau kita baca tentang bab tidur Nabi, Nabi tidur katil Nabi ataupun Nabi tidur dalam keadaan berbeza-beza. Bahkan saya sempat baca dalam beberapa syarah cerita kenapa tidur di atas lambung kanan. Baru saya baca sebelum. Kerana bila tidur atas lambung kanan, kita akan mudah terjaga. Sebab apa? Sebab kita bukan nak perbanyakkan tidur. Kerana orang yang perbanyakkan tidur akan kurang waktu ketaatan kepada Allah. Jadi Nabi tidur atas lambung kanan supaya Nabi senang terjaga. Kenapa nak senang terjaga? Supaya mudah lepas tu bangun, boleh buat ibadah. Kita ni kalau terjaga minta 5 minit lagi, sampai kesudah lah tak bangkit. Itu jawapannya. Baik.
Kemudian kita tengok antara yang kita boleh lakukan, nombor 31. Ini menjadi kebiasaan kita dah. Menjadi kebiasaan kita, apa dia? Membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk. Dan juga surah As-Sajdah. Tambah satu lagi. Baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Yang ni yang ada jemaah nanti kata, ini jawapannya kalau masuk ke dalam bilik pukul 9, pukul 10.30 pun belum tentu tidur lagi Ustaz. Jadi kalau boleh lakukan. Cuma saya tertinggal tu nombor 29. Baca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah. Ayat 285, 286. Apa faedahnya? Disebutkan apa dia? Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka hal tersebut akan mencukupkannya, yakni dijauhkan dari gangguan syaitan. Sebahagian ulama lagi apa makna mencukupkannya tu? Maksudnya kalaulah dia tak bangun malam, cukup sebagai ganti qiyamul lailnya. Tu faedah besar tu. Tapi jangan pula sebab kita baca doa ni sebelum tidur, tak apa, tak payah bangkit qiyamul lail dah. Dia bukan sebagai ganti, tetapi kalau tidak bangun, maka dia akan mencukupkan. Tu kita kena faham dengan baik. Kemudian yang 32 disebutkan apa kita nak buat sebelum tidur. Ni perkara yang besar. Ketika kita nak tidur DJ Faiz, jangan bawa keberatan pada kerohanian kita. Sifat dengki, sifat tamak, sifat marah, sifat dendam, jangan bawa. Ia menjadikan tidur kita tak berkualiti. Kita bawa dendam dengan orang ketika tidur, orang yang kita dendam tak jadi apa pun. Kita yang tidur tak lena. Jadi ulama ajar apa dia? Tidur dalam keadaan kita sudah memaafkan semua orang. Sebelum tidur maafkan orang lain. Apa tujuannya? Supaya dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Allah sebut apa? Faman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang maafkan orang lain, pahalanya infinity. Tak ada batasan. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah lah yang berhak nak bagi berapa banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian yang terakhir sebelum kita baca ataupun kita kongsikan adab ketika mana nak bangun tidur, ada satu doa yang disebutkan ataupun diberikan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Kalau orang yang susah tidur, Ustaz saya ni jenis susah tidur, ni nanti mungkin boleh nanti kita snapkan ke ataupun kita kongsikan secara tulisan ke. Kalau orang yang susah nak tidur ni, ada doanya. Sayyidina Khalid Al-Walid, dia susah nak tidur, maka dia mengadu kepada Nabi macam mana supaya dia mudah untuk tidur. Maka apa doanya? Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Hadiahkan kepadaku malam wa anim aini, dan tidurkanlah mataku. Tidurkanlah mataku. Jadi yang ni bagi sesiapa yang dia susah nak tidur, boleh salin doa ni kemudian beramal dengannya. InsyaAllah akan dikurniakan tidur yang lena. InsyaAllah. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung lagi setelah ni. Saya insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan nanti apa yang Ustaz sebutkan berkaitan dengan doa Khalid Walid tadi, berkaitan dengan doa susah tidur itu. InsyaAllah jadi anda jangan ke mana, kembali selepas ini untuk bicara adab. Kita berehat seketika, kembali seketika nanti. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. Ikim kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19
dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan pengajian ilmu kita pada malam ini. Berkongsi kita dalam bicara adab bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita bicarakan bicara adab daripada kitab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. InsyaAllah kita nak sambung dan selanjutnya kita dah masuk bab selanjutnya. Ustaz ni kira dah tidur lah. Nak bangun dia tidur. Apa yang kena buat ni? Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nak masuk pula bila mana kita dah tidur. Kita mesti nak bangun daripada tidur. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia pula ketika mana dia tidur. Maka sebab itu bila mana kita baca tentang doa-doa tadi, nak bagi tahu Nabi ajar kita biar kita akhirkan hari kita dengan zikir kepada Allah. Sama ada dengan zikir, sama ada dengan doa. Pengharapan, permohonan ampun, kesemuanya kita lakukan sebelum kita tidur. Kerana orang belum tentu akan bangun bila mana dia tidur. Jadi sebelum kita masuk ke adab bangun tidur, ada satu faedah yang terakhir daripada kitab adab ni dalam bab tidur. Macam mana kita nak bangun tidur on time. Ataupun macam mana kita nak bangun tidur waktu yang kita, contoh orang nak bangun malam. Jadi saya ni Ustaz kalau letaklah loceng besar mana pun tak bangun. Kan? Jadi menara bukan menara jam letak pun tak bangun juga. Jadi sebab apa? Sebab yang bangunkan kita tu bukannya jam tu. Maka di sini ada satu amalan. Disebutkan, tengok di halaman 44, diriwayatkan dari Al-Imam Ziru bin Hubaish. Bila mana orang kalau dia nak tidur, maka yang pertama dia niat. Pukul berapa dia nak bangun. Jangan niat nak bangun 8 pagi pula. 8 pagi tak payah baca doa ni pun boleh bangun. Pukul 8. Tapi maksudnya nak bangun awal. Pukul 4 pagi. Pukul 4.30 nak qiyamul lail. Jadi sebelum tidur tu dah buat semua adab-adab tidur, baca 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Baca 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Tu 107 sampai 110. 107 sampai 110. Niat nak bangun pukul apa, kemudian tidur. InsyaAllah kita akan dijagakan. Kita akan dijagakan pukul 4. InsyaAllah pukul 4 jaga. Tapi macam kita sebut tadi, jangan bila dah bangun pukul 4, tengok jam, pukul 4, minta 5 minit. Minta 5 minit memang subuh lah baru kita bangun. Jangan minta 5 minit. Kita minta kat siapa 5 minit tu? Bukannya orang kejut kita, kita yang terjaga. Jadi ketika mana dah bangun tu, jangan minta 5 minit tu. Tu memang kita lah. Kalau minta 5 minit ni kan. Baik, kita terus ke halaman 46, adab-adab ketika mana bangun daripada tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang pertama, mengusap wajah dengan tangan kanan ketika bangun dari tidur, kemudian bersiwak. Jadinya ada 2 perkara dah. Kemudian baca doa. Sebenarnya 3 dekat situ. Bangun, ni, sapu muka dulu. Sedarkan diri kita. Kan tengah mamai tu. Tengah mamai, okey, sapu muka kita. Bagi sedar sikit. Kemudian bersugi. Sebab tu penting sugi tu ada dekat sebelah katil kita. Sebelah katil kita pun sugi. Kemudian barulah nak beruh gigi semua di bilik air. Kemudian baca doa.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur tu mati. Dan kepada Allah kita akan kembali. Alhamdulillahilladzi yuhyil mauta. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan segala yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan kepadaku rohku. Wa afani fi jasad. Ni tengok doa yang diajarkan kepada kita ni, doa yang sangat baik. Bila mana kita kena puji Allah dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Bila kita bangun dalam keadaan sihat. Boleh nafas lagi. Kemudian wa afani fi jasadi. Bangun-bangun apa kita tengok di Faiz? Mata kita masih nampak, telinga kita masih dengar, tangan kita masih bergerak. Nikmat tak? Nikmat lah. Semua anggota tu nikmat. Jadi tapi tak ramai orang yang rasa bersyukur dengan perkara tersebut. Bahkan mungkin kita sendiri pun lupa tentang nikmat tersebut. Cari nikmat Allah, bangun-bangun fikir tentang sesuatu yang Allah uji dia. Dia tak perasan ke yang dia bangun-bangun tangan dia boleh bergerak, matanya boleh melihat. Tu pun satu nikmat dah. Ada orang bangun-bangun, wal'iyadzubillah, bangun-bangun dah kena angin ahmar lah, tiba-tiba tak dengar lah, darah tinggi naik dan sebagainya. Ketika kita bangun dalam keadaan sihat, itu daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita. Apa kena buat? Kena syukur. Wa adzina li bi dzikri. Syukur pada Allah kenapa? Kerana bila bangun boleh zikir, boleh ingat, boleh doa pada Allah. Siapa yang bagi keizinan ni? Allah Taala. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bila kita dah tengok semua benda ni pada diri kita, maka kita bersaksi bahawasanya Allah memang yang menghidupkan dan yang mematikan. Betul lah bila kita bangun ni, ya Allah, betul lah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa bagi setiap sesuatu. Tu antara doanya. Banyak lagi doa-doa lain yang dianjurkan, boleh kita tengok dalam buku tersebut. Kemudian kita tengok di halaman 47 disebutkan apa dia? Sesungguhnya syaitan mengikat pada hujung kepala salah seorang dari kalian dengan 3 ikatan tatkala tidur. Ni hadis yang kita biasa dengar. Bila mana seseorang itu dia tidur, syaitan ikat dia dengan 3 ikatan. Dan memukul pada setiap ikatan tersebut seraya berkata, waktu malammu masih panjang, maka tidurlah. Jadi syaitan cakap macam tu. Kita pun selalu jawab dekat diri kita, lama lagi ni, tidurlah sekejap. Jadi kita dah ikut apa yang syaitan bisikkan. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, terbuka satu ikatan. Sebab tu bila kita bangun-bangun, apa kita nak buat? Kita kena zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang mula-mula. Kan kita sekarang ni bila mula-mula apa dia? Mula-mula apa kita cari? Cari telefon. Kan? Cari telefon dulu. Kita ni nak tidur pun telefon juga dulu. Kalau masa pengajian dulu saya kata, kita bangun-bangun ataupun kita nak tidur, tengok orang nak cahaya muka dengan cahaya wuduk. Kita tengok isteri kita, suami kita bercahaya juga malam-malam. Rupanya bukan cahaya wuduk, cahaya telefon. Kemudian bila dia berwuduk, maka terbuka lagi satu ikatannya. Terbuka lagi satu ikatan. Dan bila dia salat, terbuka lagi satu ikatan. Jadi bila kita bangun, apa kita nak buat? Ringkasannya, zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi bangun, baca doa, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersiwak, sapu muka. Itu semua perkara yang dianjurkan untuk kita lakukan. Yang kedua, memandang ke arah langit atau atap rumah. Yang ni mungkin kita jarang buat. Tapi kalau boleh buat, memang sangat baik. Baca surah 10 ayat daripada surah Al-Imran. Ayat 190 sampai ayat 200. Ayat 190 sampai ayat 200. Ada faedahnya yang tersendiri. Juga kalau dalam penuntut ilmu membaca ayat ni nanti mudah nak menghafal. Maksudnya otak jadi fresh lah. Tapi kalau di ayat yang pertama, bila kita tengok langit, maka kita sebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Bila kita tengok ke langit,
kita tengok penciptaan langit dan bumi, kita baca ayat ni, maka cerita kepada kita semua penciptaan ini untuk ingatkan tentang kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi bila kita bangun, jangan terpesona dengan dunia dulu, tapi ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga disebutkan berwudu, kemudian salat sunat tahajud dan salat sunat witir. Hidupkan malam bila kita bangun tidur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dilakukan oleh baginda Nabi. Kalau kita cerita tentang bagaimana Nabi tidur, maka Nabi tidur kemudian Nabi bangun untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat dan juga zikir kepada Allah. Dan yang keempat, kita nak lakukan bila mana kita bangun daripada tidur, apa yang kita buat? Jangan bangun seorang-seorang. Tetapi membangunkan isteri dan anaknya agar juga ikut melaksanakan salat tahajud dan salat witir. Hidupkan dalam keluarga agar rumah kita turun apa yang kita harapkan masa kita kena kahwin dulu. Apa kita harap masa kahwin dulu? Sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi macam mana nak dapat? Dengan cara begini. Hidupkan suasana ini dalam rumah, maka Allah akan turunkan apa yang kita harapkan. InsyaAllah. Jadi kalau kita tengok dalam adab-adab bangun tidur ke, adab tidur ke, tak ada pun dalam adab-adab tersebut. Contohnya apa? Update Facebook. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan witir. Alhamdulillah dan tahajud. Tak perlu. Tak perlu pun semua benda tersebut. Apatah lagi ditakuti ia akan menjadi penyakit pula pada hati kita. Kejap-kejap tengok berapa orang yang dah like, berapa orang yang dah komen Masya Allah. Kita rasa seronok yang Masya Allah tu lah. Akhirnya semayang kita 2 rakaat je. Yang lebihnya kita main telefon. Jadi waktu tengah-tengah malam tu bukan waktu untuk kita buat semua benda-benda sedemikian. Jadi Alhamdulillah saya rasa selesai perbahasan kita dalam adab tidur dan bangun tidur. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk bicara kita pada minggu ini. Sikit Ustaz, ada yang bertanya dengan kita minggu lepas lah berkaitan dengan adab nak tidur. Ada dikongsikan awal tu kena berwudu. Ada pula yang jenis susah nak tidur. Dia pusing-pusing dah batal wuduknya. Ada ke tak dapat ke tidak ganjaran daripada berwuduk tadi tu? Ke nak pergi wuduk balik? Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa persoalan sebenarnya kalau dalam bab tersebut. Yang pertama, kalau sebelum kita sentuh tu, ada orang selalu tanya, Ustaz, saya ni dah berwuduk dah. Wuduk. Alah, isteri saya pegang Ustaz. Saya ni dah cakap dah jangan pegang. Tapi nak buat macam mana? Takkan nak bawa penghadang pula dekat atas katil kan? Maka dalam bab tu, yang pertamanya, kalau orang bujang dia tak ada masalah lah. Jadi selalu kalau Habib Muhammad Amin dia kata kita boleh dalam masalah ini, dalam masalah tidur ni boleh taklid dalam mazhab yang menyebutkan mazhab Imam Abu Hanifah contohnya. Mazhab Imam Abu Hanifah batal wuduk itu bila bersama. Jadi kalau bersentuhan tak batal wuduk. Sedemikian juga dalam mazhab Imam Malik tak batal wuduk kalau sentuhan itu tanpa syahwat. Kalau syahwat batal wuduk. Cuma ada beberapa perkara pula yang kita kena ambil perhatian. Kita kena pula berwuduk dengan cara mazhab tersebut. Yang tu yang kena belajar tu. Sebab tu dalam Al-Quran sebut beza orang belajar dengan tak belajar. Dekat masalah-masalah macam ni lah. Allah kami ni tak dapat pahala lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dan tak ambil tahu. Jadi 2 je kita kena tambah. Bukan tambah anggota wuduk. Cuma bila kita berwuduk, kita gosok semua anggota wuduk. Maksudnya bias basuh muka, benda ni kita buat dah semua. Kemudian tambah dekat mana? Basuh seluruh kepala. Mazhab Syafi'i kan 3 helai je dah cukup dah. Tapi kalau dalam mazhab Al-Imam Malik kena basuh satu kepala. Jadi kita buat macam ni. Ambil air, sapu satu kepala. Jadi itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu para ulama sebut kalau kita mengamalkan semua sunnah dalam mazhab Syafi'i, dia menyamai semua mazhab dalam berwuduk. Jadi dalam masalah kalau orang yang dia tak boleh lena tu bergerak kemudian batal wuduknya, maka saya tanya pada Habib Muhammad kata yang lebih afdal dan yang lebih tepatnya dia kena ambil wuduk lah. Dia kena ambil wuduk sebab dia terkentut tu. Dia terkentut. Jadi ambil wuduk semula kemudian tidur.
Sebab tu antara caranya apa? Caranya zikir. Bila kita zikir, kita sibuk dengan ingat Allah Ta'ala, benda-benda lain kita tak sibuk lah. Tak sibuk, akhirnya tertidur. InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan persoalan itu, insyaAllah. Pada anda sahabat-sahabat saya, terima kasih juga yang menonton siaran ini pada malam ini. Saya harap dapat kongsi, tekan button share dekat Facebook, dekat YouTube. Semoga ramai lagi beroleh ilmu, dan insyaAllah yang terlepas ikuti siaran ini. Jangan bimbang, ulangan yang kita bawakan Sabtu nanti jam 10 malam, dan insyaAllah nak dapatkan buku ini pun saya dah sertakan dekat komen di Facebook itu, dan insyaAllah minggu depan kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita dalam bab selanjutnya menerusi cara adab. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi insyaAllah saya kongsikan antara doa tadi yang berkaitan dengan doa susah tidur, doa Khalid bin Walid tadi. InsyaAllah saya kongsikan bersama-sama. Saya post nanti di Facebook. Dan IG insyaAllah anda boleh tengok dan boleh share. Ramai dapat beramal insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Encik Faiz. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang?